Assalamualaikum. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Siti Hajar. Pada hari ini kita ada pembelajaran yang baru, tapi sebelum itu klik subscribe. Setelah menonton video ini, kalau awak semua suka dengan apa yang diterangkan oleh Ustazah, awak boleh klik like dan komen di ruangan bawah. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Bagi pendidikan Islam pada hari ini, kita akan belajar bidang ibadah, topik sunat ab'ad dan hayat. Siapa nak tahu apa dia sunat ab'ad dan hayat? Nak tahu? Pasti dengar betul-betul apa yang akan diterangkan oleh Ustazah. Jom kita tengok. Sebagai rujukan, awak boleh juga membuka buku teks bermula dari muka surat 92. Di sini kita lihat ada dialog di antara ustaz dan anak murid. Jom kita baca satu persatu. Awak boleh ikut bacaan ustazah. Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Luqman menjawab, maaf ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Ustaz membalas lagi, Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad ya? Jom kita tengok muka surat yang seterusnya. Perkara-perkara sunat dalam solat terbahagi kepada dua. Di sini terdapat sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad bermaksud amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Sunat hayat pula bermaksud amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa iftitah. Nak tahu bezanya lebih lanjut? Jom kita tengok muka surat yang seterusnya lagi. Di sini kita lihat ada beberapa perkara berkenaan dengan sunat ab'ad dan sunat hayat dari segi perbuatan. Kita lihat dulu di bahagian sunat ab'ad. Terdapat 6 perkara. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Kedua, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir, iaitu wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa kunut. Kalau kita tertinggal, kita perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Ada yang masih kurang jelas? Jom kita tengok apa dia pula sunat hayat dari segi perbuatan di dalam solat. Di sini terdapat 6 perkara. Pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Biasanya kan kalau kita takbiratul ihram, rukuk, iktidal, bangun selepas tahiyat awal, ada mengangkat tangan kan? Jadi sekiranya kita tak buat macam itu, tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud. Keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam.
Di sini terdapat sambungannya dari segi bacaan pula. Perlu diingat ya, sunat hayat ialah amalan sunat yang jika kita meninggalkannya ataupun kita tertinggal, tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Dia berbeza dengan sunat ab'ad. Jom kita tengok ada 10 perkara lagi yang apabila kita meninggalkannya ataupun tertinggal, tidak perlu sujud sahwi. Pertama, melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut Amin selepas Al-Fatihah. Apa dia isti'azah tu? Isti'azah ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kita tak baca, tidak mengapa. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Ingat lagi tak macam mana doa iftitah? Kalau kita terlupa nak membacanya, tidak mengapa juga. Yang keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, iaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketujuh, membaca Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangun daripada rukuk. Kelapan, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang waktu awak baca tu, kan kita ada baca semasa duduk antara dua sujud. Jadi itulah doanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kesembilan, membaca selawat Ibrahimiyah. Tahu tak apa dia selawat Ibrahimiyah ni? Jom kita dengar apa selawat tu. Selawat ini awak biasa baca semasa tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. Dan yang ke-10, memberi salam yang kedua. Ustazah ulang lagi sekali ya. Sunat hayat ini ialah amalan sunat yang dituntut dalam solat. Tetapi sekiranya kita meninggalkannya ataupun kita tertinggal, tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Tapi berbeza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang 6 tadi, itu kalau kita tertinggal ataupun kita sengaja tinggal, lagi-lagilah kena gantikan dengan sujud sahwi. Apa dia sujud sahwi tu? Macam mana cara nak baca dia? Nak tahu lagi? Ada lagi. Jom kita tengok seterusnya. Di sini pun penerangan berkenaan dengan sujud sahwi. Apa bacaannya dan tata caranya ya? Bacaannya ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Cuba ulang. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jom tengok apa yang perlu kita buat semasa sujud sahwi. Tapi perlu hafal dulu ya.
bacaan tersebut? Yang pertama di sini ialah duduk iftirash membaca tahiyat akhir. Situasi ini ialah apabila awak dah nak selesai solat, tapi memandangkan awak dah tahu yang awak telah meninggalkan sunat ab'ad, iaitu sunat yang dituntut. Jika awak tinggal, awak perlu ganti dengan sujud sahwi, maka awak tidak perlu duduk seperti tahiyat akhir yang biasa. Cukuplah seperti duduk iftirash, macam duduk di antara dua sujud. Tapi tetap membaca tahiyat akhir. Selepas selesai tahiyat akhir, kita buat yang kedua pula. Tengok apa langkah yang kedua. Kemudian kita sujud. Apa bacaan semasa sujud tadi ya? Bacaannya ialah Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kita dah nak mula sujud sahwi. Jadi kita kena baca bacaan sujud sahwi ini, bukan bacaan sujud yang biasa. Seterusnya yang ketiga ialah kita duduk antara dua sujud. Macam ini. Okey, duduk iftirash. Yang keempat, kita perlu sujud lagi sekali. Okey, sebab sujud sahwi terdapat dua sujud. Bacaannya masih lagi bacaan yang sama, iaitu Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dan yang kelima, duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini seperti dalam gambar, dia seperti kita duduk tahiyat akhir lah, sebab kita dah selesai sujud sahwi. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keenam, kita perlu memberi salam seperti biasa, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solat kita telah selesai dengan sempurna, kerana sunat ab'ad yang kita tertinggal tadi telah diganti dengan sujud sahwi. Alhamdulillah, kita dah nak sampai ke penghujung pembelajaran kita untuk topik ini. Ustazah harap semua faham apa yang telah diterangkan oleh Ustazah sebentar tadi. Di sini terdapat minda bestari, ada 4 persoalan. Yang pertama, sebut pengertian berikut, iaitu pengertian sunat ab'ad dan pengertian sunat hayat. Yang kedua, bersama-sama dengan rakan, lakukan cara perlakuan sujud sahwi dan bacaannya. Memandangkan awak dekat rumah, tak perlulah bersama rakan-rakan. Awak cuba buat sendiri. Kemudian yang ketiga, bincangkan perbezaan sunat ab'ad dengan sunat hayat dan tindakan yang perlu dilakukan apabila terlupa melaksanakan sunat ab'ad. Dan yang keempat, kenal pasti dan simulasi. Duduk iftirash, berdiri membaca doa kunut dan duduk tawarruk. Ustazah harap awak dapat membuat keempat-empat perkara ini sebagai pengukuhan kendiri. Alhamdulillah. Ustazah harap semua faham berkenaan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.